Hai, apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama dengan saya untuk siri yang ketiga, bagaimana penggunaan dan cara menggunakan bajanas. Hanya ada 4 cara menggunakan bajanas. Cara yang pertama, direct kepada pasu anda. Dengan menggunakan pasu bunga, kita ada pasu tanam sayuran, kita ada pasu bekas. Apa saja tanaman di dalam bekas, cara menggunakan bajanas ialah pertama sekali, mesti kena gemburkan tanah. Gemburkan tanah dulu. Gemburkan, bila anda dah gemburkan tanah itu, anda gemburkan keliling pasu dan baru anda letakkan satu sudu bajanas, tabur sekeliling pasu pokok tadi tu dan anda gemburkan kembali. Tujuan dia kenapa? Kita nak bajanas ini terus masuk dalam tanah. Ingat, baja organik adalah slow release. Sebab itu letaklah banyak mana pokok tak mati. Kalau baja kimia, letak sikit, letak lebih, pokok mati. Panas dan berbisa, kesan kimia. Tapi bila baja organik ini, dia slow release. Dia tak membahayakan pokok. Pokok tak terkejut, pokok rasa sangat nyaman. Bila mana kita letakkan, kita dah gemburkan dan kita terus gemburkan kembali, siram. Bila siram, dia dah tertanam. Reason why kebanyakan ada perasan baja organik semuanya dalam keadaan powder. Sebab kalau kita tabur powder, kita siram air dekat pasu bunga, dia akan tercampak keluar. Jadi bukan pokok yang dapat baja, simen yang dapat baja. Jadi nak elakkan tu, kita gemburkan, masukkan baja kat dalam tanah. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, khasnya untuk pokok anggerik ataupun orkid. Orkid ada beberapa jenis orkid. Orkid tanam di tanah, orkid bermedia, orkid yang tergantung atau air orkid yang mana tidak ada media, just pokok orkid dan akar. Jadi pokok orkid ni dia unik sikit. Awas, jangan pakai bajanas dekat orkid jika anda tak nak orkid anda sihat dan berbunga. Kalau anda nak daun dia besar, lebar, bunga lebat, letak bajanas. Tapi bajanas since dia powder, kita nak tabung macam mana? Macam mana kita nak letak? Jadi cara dia, kita akan gunakan ada 2 cara. Pertama, kita akan letakkan bajanas ini dalam uncang tisu. Gunakan tisu dapur dan anda isikan bajanas satu sudu dekat dalam tisu ini dan lipatkan dia macam uncang. Letakkan di pangkal pokok orkid dan biarkan. Terus siram macam hujan macam biasa dan setiap kali hujan atau ada kelembapan, dia akan mengeluarkan bajanas tu untuk ke akar-akar pokok dia dan daun dia. Dengan cara itu, dia akan sentiasa dapat baja sepanjang pembungaan, sepanjang kehidupan dia. Okey, baja ini perlu diletakkan dekat pangkal orkid supaya bila mana kita siram, dia boleh pergi ke semua akar. Sebab orkid ada akar udara dan ada akar tanah. Cara yang kedua dekat orkid, kita masukkan satu sudu bajanas dalam air mineral water ataupun air bukit ataupun air yang telah didiamkan. Kalau kita guna air yang mineral water, kita boleh simpan air itu selama 3 ke 5 hari dan akan kita gunakan dalam spray. Spray pada daun, pada pokok. Jadi kalau kita gunakan air pipe, anda kena peram air bajanas ini selama 7 hari, lama sikit. Sebab bajanas tadi kalau di kes pertama, kita akan tukarkan tanah yang ada kesan kimia ini, dia akan neutralkan kembali. Sama juga dengan air. Dia akan ambil masa untuk proses neutralkan air itu dulu, baru dia akan bertindak balas. Dan anda tapis air itu, ambil air dia dan spray ke semua tangkai orkid, daun orkid, akar orkid. Lakukan ini 2 kali seminggu dan anda akan dapat hasilnya yang luar biasa. Ini kenapa orkid saya, orkid phalaenopsis saya, dendrobium saya berbunga, terutama phalaenopsis yang dari Taiwan ni, berbunga 2 tangkai terus. Dahlah keluar 2 tangkai, bercabang 2 lagi. Jadi saya dapat 4 tangkai bunga serentak. Tuan-tuan dan perempuan, perlu diingatkan bila dah berbunga, cepat-cepatlah letak sokongan dekat bunga ni. Jadi pada saya, kalau bunga dah terlalu banyak, dia akan patah. Orkid sangat rapuh. Jadi ini cara yang kedua, menggunakan bajanas kepada pokok orkid. Jadi cara yang ketiga, untuk batas-batas tanaman, pokok ataupun sayuran. Bila mana kita buat batas yang panjang, kita lihat batas-batas kebun-kebun, mereka akan buat batas yang panjang. Letak bajanas ini di atas permukaan batas yang pertama. Letakkan bajanas ini, taburkan di atas batas yang pertama. Kalau dekat bukit tu, kita dah tinggikan batas, di atas sahaja. Kemudian kita gemburkan kembali dan biarkan lebih baik 7 hari ke 2 minggu
untuk dia bertindak balas, baru anda masukkan anak pokok. Anda akan dapat lihat kesan dia sangat luar biasa. Ini saya telah gunakan membuatkan saya punya bayam tinggi sampai 7 kaki, saya punya bendir tinggi 7 kaki, panjang 10 inci. Kerana baja tu telah siap bertindak balas, baru kita pindahkan anak pokok. Ini cara yang ketiga yang mana kita gunakan batas-batas khas untuk pekebun-pekebun di luar sana. Dan bajanas ini akan menghidupkan batas anda tanpa dia pergi membazir pergi ke kiri kanan kawasan yang bukan batas. Kita perlu tanam macam kaedah yang pertama tadi, kita perlu tanam dia dekat atas puncak batas. Jangan tabur macam biasa. Just letak atas batas, gemburkan dengan tangan kita dan biarkan selama 7 hingga 14 hari. Dia akan bertindak dan dia akan berikan tanah yang terbaik untuk tanaman anda. Jadi kaedah yang keempat, untuk pokok buah-buahan. Untuk pokok durian, untuk anak pokok manggis, untuk anak pokok rambutan, untuk pokok laici, untuk pokok mata kucing atau pokok apa-apa saja yang pokok buah tin contohnya. Untuk ditanam yang di atas terus ditanah. Cara dia senang saja, anda perlu korek lubang dekat keliling pokok dalam jarak ikut pokok, kebesaran pokok tu, jangan terlalu rapat dengan batang dia, dengan batang pokok tu. Buat lubang, 3 lubang, korek lubang dalam 2 kaki dalam. Tanah yang dikeluarkan tu anda campurkan dengan bajanas. Setiap satu lubang 1 botol bajanas. Cukup untuk pembesaran pokok tu berulang kali. Letak, gemburkan dengan tanah tadi, bajanas ni, masukkan kembali dalam lubang, tutup lubang tu. Tutup dengan daun-daun atau tutup dengan batu-bata atau sebagainya. Kerana bajanas ini dia boleh mengundang bau. Bila mana pokok buah-buahan tuan-tuan dan perempuan, kita perlukan lebah datang untuk debungakan pokok. Jadi tutup pokok lubang ni sementara sehingga dia bertindak balas 2 minggu dan baru kita boleh buka dan kita terus biarkan dia. Dia akan bertindak balas sepanjang tahun. Tuan-tuan dan perempuan, untuk pokok buah kalau kita buat macam ni, untuk satu pokok buah 3 bekas sepanjang tahun dia dah boleh pembajaan. Jadi anda tak perlu baja berulang kali dekat sini. Okey, selesai sudah 4 cara bagaimana nak menggunakan bajanas. Kepada anda di luar sana, selamat menggunakan bajanas. Enjoy the process, enjoy the gardening, enjoy. Bila kita berkebun, tuan-tuan dan perempuan, dia amat mengasyikkan. Dan bila kita dapat lihat hasil dia, memuaskan hati tuan-tuan dan perempuan. Itulah rasa saya bila mana saya lihat kebun saya, pokok saya tanam sendiri dan kita masak sendiri. Gemuk-gemuk, bayam, kangkung, saya tanam tomato dan sebagainya. Berbuah dan mengeluarkan hasil. Apa yang tidak menggembirakan bila mana kita bertanam, bercucuk tanam, mengeluarkan hasil, membuahkan hasil. Kalau tidak, kita akan kecewa. Tunggu bilalah nak berbuah, bila nak berbunga, bila dah nak berhasil. Dengan bajanas, hasil anda cepat, bahkan cepat luar biasa. Selamat mencuba. Bajanas luar biasa, bajanas mengganas.